Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang ini dalam episod yang kedua dan tajuk yang baru, iaitu solat ketika uzur dan solat dalam kenderaan. Pada episod yang pertama, kita telah pelajari mengenai solat jamak dan solat qasar. Jadi hari ini kita akan tengok tentang solat ketika uzur. Ada satu hadis Nabi yang ingin saya kongsikan. Bermaksud, solat itu adalah tiang agama. Maka sesiapa yang mendirikannya, bererti dia telah menegakkan agamanya. Kemudian, sesiapa yang meninggalkannya, bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maksudnya kat sini, solat kita kena lakukan walaupun dalam keadaan uzur, walaupun dalam kenderaan. Kecuali seperti yang pernah saya cakap, kecuali kita, kalaulah kita ni telah mati, barulah kita tak boleh solat. Maksudnya selagi kita hidup bernafas di atas muka bumi ni, selagi itulah kita wajib menunaikan solat. Ibadah solat ialah ibadah yang wajib kepada umat Islam. Jadi kita hendaklah kerjakan solat itu walaupun macam mana keadaan kita, walaupun dalam keadaan sakit. Dan solat ketika uzur kita boleh buat dalam 5 keadaan. 5 keadaan. Yang pertama, solat duduk. Yang kedua, baring mengiring. Yang ketiga, baring menentang. Yang keempat, menggunakan isyarat mata. Dan yang kelima, menggunakan isyarat hati. Berikut merupakan cara-cara untuk menunaikan solat ketika duduk. Seterusnya, kita dapat lihat cara-cara menunaikan solat ketika baring mengiring. Pelajar dapat lihat gambar rajah di dalam buku teks. Seterusnya, cara solat baring melintang. Cara solat duduk di atas kerusi. Dan para pelajar boleh praktikkan cara menunaikan solat ketika uzur di rumah. Baiklah, setelah kita melihat contoh-contoh cara untuk menunaikan solat ketika duduk atas kerusi, baring melintang dan baring mengiring, sekarang ini kita akan lihat pula cara mendirikan solat ketika dalam kenderaan. Baiklah, solat 5 waktu ini wajib kita tunaikan walaupun kita sakit, walaupun kita dalam kenderaan, sebab dia perkara wajib. Jadi andai kata kalau kita terkandas, sebagai contoh, dalam perjalanan nak pulang ke kampung, tiba-tiba jalan raya jadi jam atau sesak, ataupun kita dalam naik kapal terbang, perjalanan untuk melancong, ataupun kita untuk menunaikan haji, ataupun kita menaiki kereta api ketika perjalanan daripada utara ke selatan. Jadi kita boleh menunaikan solat di dalam kenderaan. Cara solat atas kenderaan. Yang pertama, mesti sempurna rukun dan syarat sah solat. Seperti yang pertama, mesti ada wuduk, menghadap kiblat, rukuk dan sujud sama seperti solat di darat. Maksudnya mesti ada rukuk dan sujud. Yang kedua, berdiri. Mesti berdirilah solat. Andai kata kita tak mampu berdiri, mestilah kita, maksudnya dalam kenderaan, sebagai contoh, boleh solat duduk, tak ada masalah. Cumanya mesti ada perbezaan antara rukuk dan sujud. Maksudnya, kalaulah rukuk itu kita tunduk sikit, andai kata sujud, lebihkan sedikit daripada rukuk, supaya berlaku perbezaan antara rukuk dan sujud. Yang ketiga, jika tiada wuduk atau tidak dapat menghadap kiblat, diwajibkan juga solat sebagai menghormati waktu. Sebagai contoh, andai kata kita terkandas dekat
jalan kesesakan jalan raya, jalan jam bagi contoh. Kita duduk dalam kereta, kita nak tunaikan solat, tengok jam dah masuk waktu asar. Jadi kita tak boleh nak uduk, ataupun kita tak boleh nak menghadap ke arah kiblat. Kita kena juga tunaikan solat sebagai tanda kita menghormati waktu itu. Okey. Yang keempat, takbir pertama diutamakan menghadap kiblat. Diwajibkan juga solat sebagai menghormati waktu. Okey, yang maksudnya kat sini, takbir pertama itu wajib kita menghadap kiblat. Sebagai contoh, kita dalam kenderaan, menaiki bas ataupun kita menaiki kapal air ke kapal apa? Tak kira jenis kapal lah. Takbir pertama kita wajib tentukan arah kiblat. Okey, maksudnya takbir pertama je lah. Okey, takbir yang seterusnya, rakaat kedua, rakaat ketiga, itu dah jadi, tak ada masalah. Kita boleh teruskan solat seperti biasa. Yang kelima, takbir pertama diutamakan menghadap kiblat walaupun dalam keadaan duduk. Dia ulang balik apa yang saya cakap tadi. Okey, jadi para pelajar boleh rujuk pada muka surat 21, buku teks tahun 5. Dan seterusnya, para pelajar boleh lihat pada muka surat 22. Terdapat kisah seorang Nabi Allah yang bernama Nabi Ayub, yang mana Nabi Ayub ini telah diuji dengan penyakit. Diminta para pelajar untuk membaca dan memahami kisah tersebut. Bayangkan bagaimana seorang Nabi masih lagi menunaikan solat walaupun baginda dalam keadaan yang sakit. Okay. Untuk tahu kisahnya, sila baca pada muka surat 22, buku teks tahun 5. Baiklah, jadi berakhirlah sudah episod yang kedua pada hari ini. Jadi saya akan tinggalkan beberapa soalan untuk para pelajar menjawab soalan tersebut, dan saya akan lihat berapa yang betul, berapa ramai yang salah. Semua itu akan kita lihat nanti. Jadi itu saja daripada saya. Nantikan episod yang ketiga. Saya akan keluarkan satu lagi tajuk. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.